Selain itu juga saya terpanggil Puan Ketua menyentuh sedikit berkenaan isu pendidikan dari aspek tenaga pengajar di negara ini. Sebagai contoh, di Sarawak memang tidak boleh dinafikan yang kita amat-amat kesuntukan guru. Semalam rakan saya YB Igan telah bangkitkan isu kekurangan guru di Sarawak. Selain itu, saya juga difahamkan ramai guru-guru yang ditempatkan di sekolah-sekolah, terutamanya sekolah-sekolah pedalaman, tidak mengikut keperluan, not according to the people's need, dengan izin. Maksud saya, jika sekolah itu memerlukan guru matematik, yang ditempatkan di situ sepatutnya guru yang pakar matematik dan bukannya guru sejarah ataupun agama sebagai contoh. Ia sepatutnya seorang yang memenuhi keperluan. Hanya dengan cara itu barulah anak-anak kita boleh menimba ilmu dengan sewajarnya, selain mengadakan situasi menang-menang ataupun win-win situation. Sebab guru berkenaan juga akan berasa puas hati dan akan lebih efektif kerana ianya menepati kepakaran serta kemahiran beliau. Puan Yang Ketua, saya juga menyambut baik peruntukan yang kedua terbesar dalam bajet ini untuk Kementerian Kesihatan yang berjumlah 45.3 bilion ringgit mewakili orang-orang Sarawak. Saya juga menyambut baik cadangan membina pusat kanser center di Sarawak yang akan menelan belanja sebanyak 1 bilion ringgit. Ini sudah tentu akan meringankan bebanan orang Sarawak yang memerlukan perkhidmatan tersebut yang terpaksa datang ke Kuala Lumpur sebelum ini untuk mendapatkan rawatan. Ianya juga akan memudahkan dan mengurangkan kos jiran-jiran kita dari Sabah, kerana mereka juga boleh juga menggunakan lebuh raya Pen Borneo untuk mendapatkan rawatan tersebut di Sarawak. Namun begitu, saya ingin menarik perhatian kepada pihak kementerian bahawa di kawasan saya, Seri Aman, terdapat 6 buah klinik kesihatan, iaitu Klinik Kesihatan Balai Ringin, Klinik Kesihatan Mentu, Klinik Kesihatan Pantuk, Klinik Kesihatan Batu Lintang, Klinik Kesihatan Tanjung Bijat dan Klinik Kesihatan Pekan Semanggang. Kebanyakan daripada klinik tersebut berkeadaan hidup enggan mati tak mahu, Puan Yang Ketua. Dan klinik Pekan Semanggang seperti yang pihak kementerian sedia maklum, berkeadaan terlampau daif dan amat tidak selamat, hanya menunggu roboh saja. Maka saya ingin bertanya, adakah peruntukan untuk kementerian tersebut akan digunakan untuk menaik taraf semua klinik-klinik yang daif di Sarawak, termasuk di kawasan saya di Seri Aman? Kedua, oleh kerana Klinik Kesihatan Pekan Semanggang sudah teramat daif dan sudah semestinya perlu diganti dengan klinik yang baru, maka bilakah pelaksanaan pembinaan Klinik Kesihatan Pekan Semanggang akan bermula? Mengambil kira klinik kesihatan tersebut amat penting memandangkan penduduk di sekitar Pekan Semanggang pesat bertambah. Ini the last one, yang terakhir, Puan Ketua. Saya kena sentuh ini sebab ini berkenaan dengan MA63 Sarawak dan Sabah. Saya ingin merekodkan penghargaan saya kerana Perdana Menteri telah memberi komitmen bahawa akan terus menunaikan apa yang termaktub di dalam MA63, terutama sekali melibatkan kanak-kanak hak-hak Sabah dan Sarawak. Oleh yang demikian, sebagai anak Sarawak, sudah tentu saya mengambil berat berkenaan dengan tuntutan Sarawak ke atas hak-hak kami yang telah luntur dan terhakis semenjak penubuhan negara Malaysia pada 16 September 1963 yang belum dipulangkan lagi, terutama sekali tuntutan membabitkan sempadan laut, duty stamp, royalty minyak, termasuk mengembalikan 35% daripada keseluruhan kerusi parlimen kepada Sarawak dan Sabah, dan semua ini juga mesti dimuktamadkan di dalam perlembagaan persekutuan kita agar semangat penubuhan Malaysia ini boleh terus dijulang dan Malaysia boleh maju ke hadapan tanpa ada jurang di antara Malaysia Barat dengan Malaysia Timur. Berkenaan dengan tuntutan ini, 1/3 kerusi parlimen mewakili Sarawak dan Sabah. Saya ingin mengambil masa sedikit dan cuba mengimbau dengan ringkas punca serta sejarah berkenaan. Semasa penubuhan Malaysia 1963, Sarawak mempunyai 24 kerusi, Puan Ketua, kerusi parlimen yang diikuti Sabah 16 dan Singapura 15. Jumlahnya mewakili 35% daripada keseluruhan 159 kerusi parlimen ketika itu, manakala baki 65% atau 104 kerusi parlimen adalah di sini, di Semenanjung Malaysia. Puan Yang Tua, saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa pada tahun 1965 Singapura
untuk keluar dari Malaysia. 15 kerusi parlimen yang diperuntukkan kepada Singapura telah diserapkan ke negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Dan sudah tentu tindakan tersebut telah menyebabkan ketidakseimbangan peruntukan kerusi parlimen untuk Sarawak dan Sabah. Ini sudah tentu melanggar perjanjian MA63 dan semangat atau tujuan asal penubuhan negara Malaysia. Mengembalikan 35% kerusi parlimen untuk Sarawak dan Sabah itu amat penting bagi melindungi kedua-dua wilayah tersebut. Di dalam laporan Suruhanjaya Kobol Silas disebut bahawa semua budaya, agama dan bahasa mesti dilindungi ataupun di-safeguard. Maka tuntutan ini selaras dengan laporan Suruhanjaya tersebut. Keadaannya sekarang Semenanjung mempunyai veto power kerana menguasai 166 atau 74.8% daripada 222 kerusi parlimen. Sedangkan Sarawak dan Sabah hanya 25.2%, iaitu 31 kerusi untuk Sarawak dan 25 kerusi untuk Sabah. Ini amat menampakkan ketidakadilan. Oleh yang demikian, saya sebagai anak Sarawak dan mewakili suara dan harapan anak-anak Sarawak amat mengharapkan supaya semua tuntutan kami berkaitan hak-hak kami yang terhakis, terutama sekali berkenaan 1/3 kerusi parlimen untuk Sarawak dan Sabah ditunaikan dengan segera, kerana ini bukan kes mencabuli hak orang lain, akan tetapi what is duly ours. Saya ambil maklum juga bahawa kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa yang dipanggil Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bagi membincangkan perkara ini. Oleh yang demikian, saya ingin mohon agar semua pihak membantu memudahkan majlis ini bertindak agar segala tuntutan Sarawak dan juga Sabah boleh dikembalikan dengan segera. Mohon pihak kementerian memberi perincian berkenaan status tuntutan-tuntutan tersebut. Dengan kata-kata itu, Puan Ketua, saya mohon menyokong. Terima kasih kerana memberi saya sedikit masa lebih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Aman.